Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim, kita boleh menyambung bacaan kita, iaitu berkenaan dengan perubatan tradisional Melayu, adat resam masyarakat Melayu, latihan pertahan diri Melayu, dan perkara-perkara khurafat. Ini kita mengambil tulisan ini di bawah tajuk satu penilaian. Kan muka depan tu dia tulis kecil je. Buku ni ditulis oleh orang lain tapi dinilai oleh orang lain. Maka yang sedang kita baca ni daripada sudut penilaian. Penulis kita ni pun dah tak ada dah. Baik. Saya mengulang balik, tujuannya ialah kerana kita cuba nak faham apakah yang dipaham oleh minda dan akal orang dulu. Bila sebut adat resam, bila sebut perubatan, jangan langgar adat. Orang Melayu kata biar mati anak, jangan mati adat. Jadi itu yang cuba kita nak faham, apa sebenarnya yang ada dalam fikiran dia. Ini kita duk belajar dia punya lah. Kita duk belajar. Baik, kita sampai muka surat ke-12. Jadi kelas kita ni bukan kelas agama lah. Kita pasal jin. Itu Jun lah Umi. Ana jumpa itu Jun. Inilah kelas kita. Baik. Muka surat 12 kita sampai pada tajuk penulis kata cara pembiakan jin. Selalu biak ni jentik-jentik membiak. Macam mana jin membiak? Tengok bahasa dia. Dia tak kata jin beranak, dia kata jin ni membiak. Manusia memerlukan masa mengandung selama 9 bulan untuk melahirkan zuriat, dan anak manusia juga memerlukan masa yang lama untuk matang dan menjadi baligh. Berbeza dengan jin, di mana apabila disentuh alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka jin perempuan akan terus mengandung dan beranak, dan anak jin yang baru lahir itu terus mukallaf. Mukallaf tu kan? Apa makna mukallaf? Kalau dalam bahasa fiqh ni, bila kata mukallaf maksud dia apa? Dah. Tiga perkara ni ada baru dipanggil mukallaf. Dah. Yang tu mumayyiz, membezakan sesuatu kan, itu mumayyiz. Ini mukallaf. Mukallaf ni 3 benda dia kena berhimpun. Tiga-tiga ni berhimpun baru dipanggil mukallaf. Akil, tiga tu satu. Akil balik. Akil balik benda yang 2 ke benda yang 1? Akil balik ni benda 1 ke 2? 2. Akil 1, baligh 1. One more, Islam. Ya. Bila budak tu Islam, dia akil, bermakna akal elok, center elok, maka dia baligh. 3 ni dipanggil mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang dikenakan hukum taklif, hukum wajib,
berlakulah hukum tu. Sampai masa kena buat benda wajib, benda haram tak boleh buat. Itu makna mukallaf. Apa maksud dia, Cik Mat? Orang yang tertanggung pada dia hukum taklif. Itu makna mukallaf. Jadi dia kata jin ni dia beranak duk terus mukallaf kalau dia Islam lah. Begitulah keadaannya sehingga ke hari kiamat. Baik. Kata dia, Iblis pula apabila menyentuh paha kanan dengan paha kiri akan mengeluarkan 33 biji telur. Dalam setiap biji telur ada 33 pasang benihnya. Tiap-tiap pasang benih itu apabila menyentuh paha kanan dengan paha kiri akan keluar seperti yang terdahulu. Begitulah proses pembiakan jin dan iblis hingga ke kiamat, hingga ke hari kiamat. Dahsyat. Di sini kita kena notakan sikit. Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberi pendetailan sebegini. Tidak ada. Bagaimana penulis ni boleh tahu? Penulis ni boleh tahu daripada beberapa sudut. Salah satu sudutnya iaitu sudut penulis berkomunikasi sendiri dengan makhluk halus. Itu mustahil ke? Tidak mustahil lah. Kalau ada ada kelebihan, dia boleh panggil pi, dia boleh panggil mai, dia boleh komunikasi dan dia boleh tanya lah. Yang kedua, kita boleh tahu benda ni semua berdasarkan nas. Macam kita tahu jin makan, jin minum, jin tidur, jin ada anak-anak daripada nas. Jin ada yang Islam, ada yang tak Islam. Dari mana? Daripada nas, bukan daripada komunikasi. Bukan kerana kita bermuamalat dengan jin. Kita tak panggil jin mai, kita tak baca ayat dia mai, lepas tu kita suruh dia masuk dalam badan siapa-siapa ke, lepas tu kita duk tanya. Tidak. Kita tahu tu semua berdasarkan nas. Kita tahu tentang jin berdasarkan nas. Ini satu perkara yang mesti kita tahu juga. Apa dia? Kita telah mengetahui dengan pengetahuan yang paling benar dan mulia. Apa-apa penceritaan daripada Quran dan As-Sunnah yang sahih tentang satu-satu perkara, itulah penceritaan yang paling benar dan paling mulia. Adapun kita tahu lain benda tidak datang daripada Quran dan Sunnah, maka dia tidak semestinya 100% dia benar dan tak mestinya dia mempunyai value yang mulia. Tidak. Maka dia berdasarkan kepada proses demi proses. Ada masa dia boleh jadi benar, ada masa kita dapat sumber yang lain, kita tahu dia tak benar, maka dia akan jatuh. Maka kerana itu selalu diperingatkan kepada kita, Allah memperingatkan dalam surah An-Nisa tentang waman asdaqu minallahi haditha waman asdaqu minallahi qila. Allah kata, siapakah perkataannya yang lebih benar kalau bukan perkataan Allah? Siapakah ucapannya lebih benar kalau bukan ucapan Allah? Dalam surah Al-An'am, Allah suruh Nabi Ibrahim kata, qul sadaqallah, katalah benar Allah. Dan Nabi ingatkan kita dalam riwayat Muslim, Nabi ingatkan kita, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebenar-benar perkataan, hadis, kalam ialah kalam Allah, kitab Allah. Ahsanul hadis, asdaqul hadis, sebenar-benar kalam, seindah-indah kalam ialah kitab Allah, kalam Allah. Dan Nabi sebut sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Jadi kalau kita dapat semua maklumat daripada sumber itu, kita mendapat maklumat yang benar dan maklumat yang mempunyai kemuliaan. Adapun lain daripada situ,
maka maklumat dan pengetahuan itu tertakluk kepada keadaan. Dan Quran mengajar kita satu pengetahuan yang cukup ajaib dan unik. Pada surah Hujurat, Allah kata, in ja'akum fasiqum binaba'in, apa sambungan dia? Oh, come on baby. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Betul? Surah Hujurat. Wahai orang yang beriman, apabila datang satu berita fasik, atau pembawa itu orang fasik, Allah kata apa? Fatabayyanu. Melayu panggil apa? Check. Dalam Inggeris kita kata check Inggeris lah pakcik. Baru dengar Semak. Kenapa tengok? Ini tak disebut untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah dan Rasul, bila khabar tu datang daripada Quran dan riwayat yang sahih, disuruh imani. Tengok dalam ayat Allah kata apa? Lepas Allah kata zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sambungan dia Nabil, allazina yu'minuna bil ghaibi. Tengok, dia tak suruh cek, dia suruh iman. Bila datang khabar daripada Allah dan Rasul, tapi dia cerita benda ghaib, kiamat, mati, akhirat, Allah tak guna fa'allimu, fata'allamu. Allah kata pergi selidik, pergi ambil tahu. Dah. Allah kata berimanlah, terima benda tu. Kerana sumber dia mulia dan cerita dia tidak pernah ada dusta. Tapi kalau lain, mulut ke mulut, Allah kata siasat. Kenapa? Tengok Allah kait dengan apa? Allah kaitkan dengan sebuah penyesalan. Cakut-cakut cerita tu tak benar, hantelan, jadi daging darah, jadi fikiran. Dia melahirkan emosi, kau menyesal. Apatah lagi kalau cerita tu berkaitan dengan orang, kau menyesal, kau nak kena minta maaf kat dia, lagi kau menyesal. Apatah lagi benda itu yang kau nak percaya dia akan jadi agama yang kau nak pakai bawa balik bertemu Allah di hari akhirat, lagi kau menyesal. Disitulah rendahnya suatu berita yang tidak datang daripada Allah dan Rasul, tingginya berita yang datang daripada Allah dan Rasul. Maka apa-apa cerita, macam cerita lagu ni, yang kita dapati cerita itu mulut ke mulut, maka tidak salah kita mengambil pendekatan, orang kata tawakuf sat, berhenti sat, diam sat, semak, cari di mana ada dia punya sumber. Maka untuk tahu benda ni, salah satu caranya orang panggil jin tu sendiri mai. Jin panggil, yang tanyalah dia, umur berapa? Dia ceritalah. Cuma nanti bila kita nanti belajar sekali lagi ada tajuk, boleh tak kawan dengan jin? Captain Salehin, Foster Sample. Saya menunggu daripada hari Jumaat. Sampai Kak Noh kata ni apa hari Jumaat, boleh sabar tak? Boleh Kak Noh. Saya sudah naik angry lah. Saya duduk desak Captain, mana poster. So, poster dia kena betul-betul nampak apa? Scary kan, nampak menggerunkan. Apa saya nak abang tadi? Jin kacau. Umur jin, dia boleh abang umur dia boleh abang agama dia. Cuma satu perkara aja, yang dia abang tu, siapa nak endorse benda tu betul? Siapa? Kita dengan dia, kita akan trust dia fully. Betul sahabat Helmi, fully maksud dia penuh. Kita percaya betul pada dia. Dengan suara dia parau, dengan dia bercerita, kembang kita punya argus bulu kunduk, bulu apa? Apa belum? Merinding bulu kunduk, bulu kundang, bulu rumah ni. Mungkin dia pasal Nabi sebut dia baca surah Ayatul Kursi kepada Abu Hurairah, bukan saja Abu Hurairah, kepada Ubay bin Ka'ab, juga kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Bila dia bercerita balik,
Nabi tanya, apa tahu tak dia tu siapa dia? Dia cakap tu betul, dia cerita baca ayatul kursi, kalau baca dia tak maidah tu betul, tapi Nabi namakan dia tu Nabi kata pembohong. Dia tu pembohong. So macam mana kita nak tahu? Dia kata umur dia 1000 tahun. Anak cari tahu apa? Nak tanya ustaz. Mana ustaz tahu? Ustaz bukan keturunan jin. Ustaz pun sejak kena tangkap lah baca buku ni. So nobody can endorse that story. So you must tabayyun. Kena tengok dari dalam kitab tafsir surah jin, surah-surah yang menceritakan jin, bagaimana para ulama tafsir berbincang. Dari situ kita boleh buat sedikit endorsement. Boleh sahabat ilmi? Baik. Itu penulis membezakan jin dengan iblis. Lagi satu penulis kata bunian, atau lebih masyhur di kalangan orang Melayu dengan panggilan orang gaib. Mereka pula hasil campuran lelaki atau perempuan jin dengan laki-laki atau perempuan daripada kalangan manusia. Anak yang terhasil daripada pencampuran itu dikenali dengan nama bunian. Mungkin ke? Ini semua bila main tajuk ni you kena tabayun lah. Nas tak menyebut. Cuma ada cerita dalam Imam Al-Qurtubi, kita baca nanti dalam beberapa tafsir lain, ada yang menyebut bahawa Balqis itu adalah sebuah kerajaan jin. Ada yang menyebut demikian. Balqis sebab apa? Sebab apa yang Nabi Sulaiman kata kepada jin itu sangat luar biasa. Nabi Sulaiman minta jin supaya buat piring besar-besar, buat arca besar-besar. Ini untuk apa? So ada sebahagian ahli-ahli yang terlibat dalam tafsiran, mereka kata itu adalah sesuai dengan kerajaan yang Sulaiman nak berhadapan. So nama pun nama Balqis, bukan nama Arab, bukan nama manusia, nama yang kata mereka lah. Tapi Quran tidak menyebut nama kan. Tapi akhirnya wanita ini yang dikatakan Balqis ini, akhirnya dia beriman dengan syariat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi mungkin dari situlah datangnya bunian kot. Baik. Anak yang terhasil daripada perangai dan tingkah laku yang kata bunian ni, serta rupa bentuk orang bunian ini dalam beberapa perkara mengikut manusia dan dalam beberapa perkara pula mengikut jin. Macam mana saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi saya ada satu pengalaman masa saya naik Gunung Jerai dulu. Satu pengalaman lah, sajalah saya ceritakan. Pengalaman lah, bukannya Quran sahabat kan. Pengalaman. Kalau sahabat nak lebih lagi, jom bermusafir. Boleh. Itu ketika masa nak naik atas sekali tu, subuh di bawah, habis subuh tu terus naik. Masa naik tu dia pelan tinggi naik. Jumpa tahap pertama, tahap dasar pertama tu, dia ada lagi satu kemuncak di atas kan. Dia buat kolam air terjun tu, dan dia buat wakaf-wakaf tempat orang bertapah. Jumpa beberapa orang, mereka ni duk kutip sayok di pinggir bukit. Kan bukit dia macam ni, dia pun lalu di tepi ni. Kan sampai nampaklah dia pun pegang macam talam tu. Dia pakai kain macam hantuah tu, macam cipta nak pakai tu. Dia pakai lagu tu. Dia berhenti sana.
Ya boleh. Kalau kita nak azan pun boleh juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Penulis kata, jika asal usul datuk manusia ialah Nabi Adam, maka asal usul datuk jin pula ialah jan. Yang asalnya adalah beriman pada Allah dan melahirkan keturunan yang beriman. Selepas itu terdapat pula dari keturunan jan yang kufur dan melahirkan pula kekufuran keturunan yang kufur. Anak cucu jan yang asal beriman itu ada yang kekal dalam iman dan ada pula yang kufur dan ada pula yang kembali beriman kepada Allah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Adakah jan itu nama? Jan itu jin alif nun, jan. Adakah itu nama macam kita Adam kan? Itu asal kejadian. Hanya Allah maha mengetahui. Tapi jan perkataan plural, dia merujuk kepada banyak kan, banyak. Tapi satu perkara kita tahu, mereka diciptakan awal daripada Adam diciptakan. Itu kita tahu. Maka dari segi pengalaman, dari segi ilmu kehidupan, tentulah kemahiran itu ada pada mereka. Terutamanya salah satu daripada jin yang telah kufur kepada Allah, yang kemudian Allah panggil dia dengan nama Iblis. Quran kata dia itu daripada keturunan jin. Dia daripada jan, diciptakan daripada api. Baik. Agama puak-puak jin. Jin juga seperti manusia, iaitu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang alim lagi mukmin.
Ada yang kufur, ada yang murtad, ada fasik, ada zalim, ada masuk syurga, ada dan ada yang dihumban Allah ke dalam neraka di hari akhirat kelak. Kebanyakan puak-puak jin terdiri daripada golongan jin kafir. Golongan jin kafir ini kebanyakannya beragama Yahudi, Kristian, komunis. Macam mana jin komunis Maknanya dia punya ideologi tu kacau. Dia tak percaya Tuhan tu, dahsyat. Dan sangat sedikit dari mereka yang beragama Buddha dan Majusi. Terdapat juga golongan jin yang tidak beragama. Golongan jin yang memeluk Islam hanyalah sedikit bilangannya dan terdiri dari golongan minoriti jika dibandingkan dengan keseluruhan bilangan jin. Sikit yang beragama tu, sikit. Sama juga ikhwan secara hidup, mak bapak dia tak ambil kisah pasal dia membesar begitu pantas. Lepas tu pula dia nak jumpa dengan hari mati dia begitu panjang. Itu yang Allah cerita dalam Quran kan. Iblis minta dia hidup sampai hari kiamat. Dah Allah bagi kat dia. Sikit punya kekacauan ke, ranjau kehidupan dia nak buat pada kita. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam, dia takkan biar kita seminit dan sesaat pun. Seperti juga manusia biasa, jin juga berada dalam tingkatan-tingkatan iman, ilmu dan amalan yang tertentu berdasarkan kepada keimanan dan amalan mereka pada Allah. Antaranya ada jin Islam yang apa? Yang bertaraf awam saja, orang awam. Jin Islam yang di tingkat iman khawas, dan jin Islam yang berada di tingkat iman khawasil khawas. Maksudnya tinggilah. Orang biasa, orang saleh, lepas tu tinggi lagi, sama macam kita lah. Pendidikan. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling saleh amalannya serta paling luas serta banyak ilmunya, yang ni dia nak bagi tahu pada kita satu perkara. Walaupun jin Islam itu, jin Islam yang paling tinggi imannya, saleh amalannya, serta paling luas serta banyak ilmunya, tapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat mazmumah. Apa dia sifat mazmumah? Seperti takabur, riya, ujub dan sebagainya. Tapi mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Setiap kelebihan ada kekurangan. Setiap kekurangan juga ada kelebihan. Itulah kelebihan dia. Kalau kita dakwah pada dia, dia cepat terima dakwah kita. Tapi kalau kita tunjuk kita punya siru kat dia, dia double siru. Dia cengih. Kita dia buat siru kat jin, kita nanti mendapatkan dia. Dia tak nak, dia nampak kita tak nampak dia, nak buat siru apa kat dia. Inilah yang sering dikatakan bahawa sebaik-baik jin itu ialah sejahat-jahat manusia yang fasik. Tetapi yang bezanya, manusia yang paling jahat susah menerima pengajaran dan teguran yang baik. Sebaik-baik jin ialah sejahat-jahat manusia. Ini bukan hadis pun, so kita tabayun lah. Sebaik-baik sejahat-jahat manusia, siapa dia orang dalam ingatan kita paling jahat? Firaun. Itu sebaik-baik jin. Masuk akal ke? Masuk akal ke? Maknanya jin yang soleh alim ni Firaun, setara dengan Firaun. So kalau Firaun tu kita boleh magic, kita masukkan dia ke alam jin, dia baik tau. Dia dikira baik. Ini juga macam seolah-olah tidak masuk akal lah. Tapi itulah yang pernah diungkap oleh orang-orang dulu. Golongan jin Islam yang awam dan jin kafir suka merasuk manusia yang awam dengan berbagai-bagai cara. Kerana pada pandangan mereka, tengok kenapa dia suka kacau kita. Kenapa? Kerana pada pandangan mereka,
manusia-manusia awam itu bukanlah manusia sebenarnya, sebaliknya adalah rupa seekor binatang. Ini pun kita kena kajilah juga. Sebab kita pun tak jumpa statement lagu tu. Yang kita tahu Yahudi dia anggap lain daripada Yahudi. Tak ada apa? Tak ada value kosong. Mungkinlah kalau jin tu jin yang beragama Yahudi tadilah. Dia diasuh demikian. Dia pandang kita ni tak ada nilai. So kalau dia kacau kita, rapat. So kalau ada orang manusia mai jumpa dia, mai jumpa manusia lain yang sembah jin, suruh bomo ni buat naya pada manusia, dia mau sangat Kalau upah tak lumayan pun dia ambil. Sebab apa? Sebab yang dia nak kacau tu adalah binatang-binatang yang tak ada nilai. Baik. Golongan jin Islam yang awam, manusia yang khawas dan khawasil khawas tak dapat dirasuk oleh jin. Bahkan jin pula akan datang pada mereka untuk bersahabat. Kita ni orang Kelantan kata berjurih molek. Silat-silat dia boleh buat menantu. Dia suka, dia bawa kita ke alam dia. Saya pernah ada satu pengalaman, satu budak yang dicolek oleh jin. Hampir dicolek. Itu budak tu dia main rumah saya. Dia bercakap ke langit dengan satu bahasa yang tak dapat difahamkan, macam Jerman. Apa dia duduk cakap? Tapi setiap kali dia bercakap, bulu rumah kita naik. Dia memandang naik ke atas. Jadi apa yang saya boleh buat? Agak Hilmi, saya nak buat apa? Apa saya nak buat? Saya boleh baca buku ni, jangan main jumpa saya suruh berubat. Saya tak boleh berubat. Pergi berubat kena PGH. Jangan main jumpa saya. Kita baca ayat tajuk ni. Tapi itulah bahasa yang saya pernah dengar. Seorang budak yang kemudiannya mereka pergi berubat, dan orang berubat tu kata dia nak berkawan dan dia nak bawa ke dunia dia. Macam dululah kita tengok filem nama dia Anita Dunia Ajaib. Biasa tengok? Pakcik tak biasa? Elmi? Tak biasa nak? Anita Dunia Ajaib. Siapa berlakon? Haznah Hamid. Masa tu dia comel lah. Haznah Hamid. Tak silap saya Hel Amir. Bercolek ni pada jin mai. Baik. Jangan siapa-siapa mimpi lah bab ni, jangan mimpi. Tidur ambil sembahyang elok-elok. Jangan khayal. Ni baca ni boleh khayal tau. Ni buat pasal. Boleh tidur. Jin mai, bunian mai. Ini semua dia boleh ranjau kita. Kita memang cepat kena ranjau. Baik. Penulis kata rupa bentuk jin. Pada asasnya rupa bentuk jin tidaklah banyak berbeza daripada rupa bentuk manusia, iaitu mereka mempunyai jantina, mempunyai hidung, mata, tangan, telinga dan sebagainya, seperti mana yang dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya 80 hingga ke 90% jin menyerupai manusia. Cuma yang berbezanya, fizikal jin adalah lebih kecil dan halus dari manusia. Bentuk tubuh mereka itu ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang terlalu tinggi, ada yang bermacam-macam warna, putih, merah, biru, hitam dan sebagainya. Jin biru kita tak biasa tengok. Selalu jin hitam. Jin mesti hitam. Tuyul hijau. Biru tak lagi Tapi kita pula suka dengan hijau, tuyul. Jin yang kekal dalam kafir dan jin Islam yang fasik mempunyai rupa yang huduh. Jin yang kekal dalam kafir dan jin Islam yang fasik itu mempunyai rupa yang huduh dan menakutkan. Manakala jin Islam yang saleh pula mempunyai rupa parah yang elok. Adakah semua jin macam ni? Tidak. Dia balik apa yang kita dah belajar. Dia jenis apa?
Dia jenis angin ke? Dia jenis terbang ke? Dia jenis melata ke? Betul? Kita belajar dah hari tu. Berapa jenis? Tuan Haji Abdul Karim? Ada jin jenis macam mana? Ada yang dia jenis terbang kan? Ada yang jenis merupa jenis binatang melata. Ada yang jenis pindah randa kan? Dan ada lagi satu jenis dia kalau duduk tempat tu, tempat dia duduk apa yang dia buat, dia bagi bini dia beranak dulu. Beranak keluar semua main anak jin. Beranak mukalah, beranak mukalah, beranak mukalah. Bukan kata seekor. Duduk pula tak diam. Tu saya ingat orang tua kata, aku tengok anak hang macam jin betul lah, duduk tak diam ragas. Rupanya dia biasa tengok anak jin. Kita kalau dapat jin lagu tu, kita kacau. Sebab senang kan nak suruh dia tinggal tempat tu. Orang tua kata tempat tu kalau lebih daripada 3 hari kita tinggal dalam rumah tu, tak semayang, tak baca Quran, dia start duk riki. Dia jalan-jalan, dia tengok rumah kosong. Tak balik, lampu tak buka, tak dengar apa, singgah Asad. Nampak bilik elok, cushion elok, duduk. Pasal tu kita nak tinggal rumah, kita bagi tanda kata rumah tu rumah kita. Tu macam Aisyah tutup kan. Tu petanda lah rumah kita. Kita keluar, kita baca doa. Kita sebelum rukan, kita nak keluar, kita tinggal rumah kita dengan doa. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yang Nabi ajar tu, yang ada dalam Riyadhus Salihin tu. Bila kita nak musafir kan, apa kita baca? Bacalah doa-doa tu nak keluar rumah. Itu tanda kata rumah kita, rumah kita. So dia tak boleh, dia kalau bawa kes ni pergi mahkamah pun, high court dia kalah. Dia kalah, tu rumah kita, geran kita pegang. Tapi kalau kita tak buat petanda, so dia boleh buat macam-macam. Baik ikhwan, menurut setengah pendapat, tinggi jin punya tinggi yang sebenarnya adalah kira-kira 3 hasta saja. Alamak, kata 3 hasta je. Pengetahuan mereka lebih luas, umurnya sangat panjang, dan ada yang beribu tahun umurnya. Kecepatan jin bergerak adalah melebihi gerak cahaya dalam 1 saat. Memandangkan jin adalah terdiri daripada makhluk yang seni dan tersembunyi, tidak zahir seperti manusia, dan tidak sepenuhnya gaib seperti malaikat, maka ruang yang kecil pun boleh diduduki oleh berjuta-juta jin, dan ianya juga boleh memasuki dan menghuni tubuh badan manusia. Itu kelebihanlah Allah bagi pada makhluk yang tak nampak dengan mata ni. Jumlah jin selalu ramai hingga menurut setengah pendapat ni, pendapat orang yang macam tadi lah ya, dia tengok jin, dia panggil, dia tanya, dan pengalaman dia terokai dunia macam tu. Bilangannya ialah sejumlah semua manusia daripada Adam hingga hari kiamat, didarab dengan haiwan-haiwan, didarab dengan batu-batu, darab lagi, didarab dengan pasir-pasir, dan semua tumbuh-tumbuhan. Itu pun baru 1/10 daripada jumlah keseluruhan jin. Manakala jumlah keseluruhan jin ialah 1/10 daripada jumlah keseluruhan malaikat. Jumlah keseluruhan malaikat hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui. Pendek kata, kalau kita duk pergi cari jin ni macam mana, memang kita tak keluar rumah. Malaikat tu banyak mana? Dia 10% daripada malaikat. Bermakna dia kalau buat pilihan raya, memang dia conquer dunia ni, ikhwan. Memang boleh. Berapa banyak penghuni hantu kan? Tengok tu saja, penghuni hantu berapa banyak dia dah. Alam kediaman jin, tempat dia duduk pula, di lautan, daratan, di udara. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, Nabi Sulaiman tangkap mereka, Nabi Sulaiman simpan mereka dalam laut, kurung mereka dengan penjara, buat satu besi penjara, kurung dia dalam tu, campak di tengah laut.
Kemudiannya orang pergi carilah laut tu. Kemudian mereka kata Bermuda Triangle. Mereka suka sangat dengan laut tu. Mereka kata di situ kerajaan jin. Di situlah jin akan datang. Allah yang maha mengetahui. Kita tak ada maklumat yang sabit daripada nas. Cuma ada kajian-kajian begitu sahaja. Nabi dalam riwayat Bukhari, bukan, dalam muqaddimah Sahih Muslim disebut depa ni yang duk ada dalam penjara yang Nabi Sulaiman buat, ikat dalam penjara besi, buang dalam laut. Depa ni duk meronta nak keluar daripada penjara tu, nak naik ke darat. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat yang palsu di telinga manusia supaya manusia menyeleweng daripada Quran. Jahat depa ni. Depa ni sangat jahat. Ni yang tak beriman ni. Dan ada juga yang depa ini di alam alam apa? Misal. Suatu alam di antara alam manusia dan alam malaikat. Jika diberikan oleh Allah kepada kita melihat jin, sudah tentu kita akan melihat jarum yang dijatuhkan dari atas tidak akan jatuh ke bumi, tetapi hanya jatuh di atas belakang jin disebabkan terlalu banyaknya jumlah mereka. Alhamdulillah kita tak nampak mereka, ikhwan. Nampak mereka pun bukan satu kelebihan apa-apa. Sebenarnya kalau jarum tu jatuh belakang jin ke? Tak tahu. Yang kita tahu dia jatuh ke tanah. Kalau dia jatuh belakang jin, dia mesti terapung-apung. Sebab jin kita tak nampak, jarum tu ada di atas benda kita tak nampak, dia mesti terapung-apung. Tapi jatuh ke? Sebab macam sahabat Elmi duduk atas apa? Atas belakang jin ke? Tak, duduk atas kapek. Habis kapek ni duduk atas apa? Atas belakang jin? Tak. Kita hukum di dunia kita jangan hukum di dunia depa. Sebab itulah orang tua-tua kita selalu berpesan supaya anak-anak segera balik ke rumah apabila telah tiba waktu maghrib, dan pintu serta tingkap rumah mesti ditutup supaya tidak dimasuki oleh syaitan dan iblis. Sebagaimana sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebahagian malam, maka tahanlah anak-anakmu kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran ketika itu. Dan apabila berlalu suatu dari malam, maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu serta sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu-lampumu serta sebutlah nama Allah. Ikatlah minumanmu serta sebutlah nama Allah. Dan tutuplah sisa makananmu serta sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Hadis ini kita boleh jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dan telah pun kita jumpa hadis itu. Hadis di atas bermaksud bahawa jin dan syaitan akan tidur di waktu siang dalam cahaya dan sinar hingga menjelang petang, di mana pada waktu itu mereka berkeliaran mencari rezeki dan makanan, baik jin itu laki-laki maupun perempuan, sama ada yang dewasa ataupun kanak-kanak. Itulah tabiat dia, time dia tak sama dengan kita. Maka Nabi suruh kita tutup tingkap baca bismillah, tutup pintu baca bismillah. Kita punya tempat dulu tu Pak buayak pakai tempayan, tak ada tudung, Nabi suruh letak satu batang apakah, bismillah, letak supaya dia tak boleh kencing, dia tak boleh main ludah, dia tak boleh bertinggal. Sebut aja nama Allah, dia minggir. Terus kita makan bismillah dia. Siapa cerita kat saya baru ni? Dua jin berjumpa. Jin gemuk, jin kurus. Siapa abang seorang ni? Jin gemuk tu tengok jin tu kurus, dia gelak macam mak lampir gelak kot tadi belum. Dia gelak. Apa pasal hang kurus? Dia kata macam mana aku tak kurus? Aku pergi singgah tumpah rumah dia. Dia buka pintu rumah, dia baca bismillah, dia bagi salam. Dia keluar, dia baca bismillah, dia bagi salam. Dia makan, dia baca bismillah, aku tak boleh makan. Dia tidur, dia baca bismillah, aku tergolek-golek jatuh. Macam ni aku duduk dengan dia terseksa. Hang pasal apa boleh gemuk? Oh, dia kata tuan aku bismillah pun tak kenal. Makan dengan kiri, masuk rumah tak ada bismillah, dia makan, aku makan. Dia tidur tengok aku jadi montek.
Riwayat mana tak tahu, tapi kawan tu mamang lah cerita, mamang. Mau pegang mamang, mau tanya dapat mana benda ni. Mamang cerita. Baik, boleh melihat jin. Penulis kata pada prinsipnya jin tak boleh dilihat. Itu Allah sebut dalam Al-A'raf 27. Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Jin tak boleh dilihat, disentuh atau didengar oleh manusia dalam bentuk yang asal sebagaimana ia diciptakan. Ini adalah hukum asal. Dan hukum ini tidak ada ulama kita khilaf. Jin dalam bentuk asal tak boleh tengok. Sebab nak tengok dia macam mana kalau dia angin? Macam mana kita nak tengok? Satu angin lah mai. Kecuali yang kita boleh tengok dia macam mana dalam keadaan tertentu. Jin boleh dilihat dalam rupa bentuk yang diinginkannya. Jin juga boleh dilihat oleh manusia dalam keadaan sihir. Macam mana dia mengamalkan sihir atau orang tu kena sihir. Dia punya dimensi mata dah jadi dua. Dia boleh nampak. So dia boleh nampak jin masuk rumah dia. Dia boleh nampak jin nak buat apa. Kita tak nampak. Itu dimensi apa? Dia kena sihir. Artinya sebahagian daripada dimensi pandangan dia dah masuk ke dunia lain. Atau ke tukang sihir tu. Sebab apa? Sebab dia sembah jin. Dia ada nanti syarat-syarat dia dengan jin. Dalam keadaan sihir atau ketika meminum air sihir atau melalui kemahuan jin tu sendiri untuk memperlihatkan dirinya pada manusia. Jin saja nak tunjuk diri dia. Jin, pakcik, kuliah yang dah lepas bukan next kuliah yang dah lepas, latest lah. Jin kalau dia mai ke kita, dia mai kacau kita, kedudukan dia macam apa sahabat ilmi? Masa saya tanya tu macam nak pejam tu ini semua gangguan lah. Nanti kita ruqyah lagi. Jin kalau dia mai ke kita, dia kacau kita, dia mai rumah kita ataupun dia tunjuk muka dia ke kita, dia tu sebenarnya macam apa kedudukan dia tu? Cik Din? Dia boleh macam-macam. Dia punya situasi tu bila dia menghampiri kita, sebenarnya dia tu macam apa? Dia tu macam mana kondisi dia? Tidak. Ya, dia seperti ulat keluar daripada sarang. Ulat ni paling selamat duduk di mana? Sarang. Itu Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi. Bila ulat meninggalkan sarang, atas apa tujuan sekalipun, dia sebenarnya sudah tak selamat. Cuma kita yang tak tahu. Tak ada jaminan dia boleh balik ke sarang dia dengan elok. Sama macam mana apa Abaman, sama macam mana bewak mengambil keputusan keluar mai masuk kampung. Kalau bewak jumpa orang penat ke, jumpa orang yang sakit jantung, bewak untung. Bewak boleh kejut kawan tu, kawan tu die. Tapi kalau bewak jumpa budak tu ligan bewak, dia ikat. Kalau dia tak jual pakcik tu, dia buat apa? Dia ikat kaki tangan, dia pergi lepas tengah jalan, bagi lori langgak. Perangai budak-budak dulu. Budak-budak jelutong lah. Dulu. Dia lempak atas highway. Tapi kalau ada kadang-kadang orang India beli kan, tak selamat. Amal lah bewak besar mana pun, dia tak ada takutnya. Bila ulang keluar, ulang tak selamat. Dia memang tak selamat dan dia telah mengambil risiko yang besar. Kalau dia ada anak dalam sarang, dia tak selamat, dia keluar. Demikianlah makhluk ni. Dia main, dia tunjuk aja rupa pada kita, belum jaminan dia boleh balik ke alam dia dengan selamat. Sebab manusia, lani punya manusia, duk tunggu jin keluar. Dulu orang bawa jin dalam botol, lani orang tak ada bawa botol-botol. Orang nak tangkap jin, nak bubuk dalam almari rumah. Jin lari dalam hutan. Indonesia Agus, mereka hambat jin Agus. Hambat jin.
Tunduk kepala saja, tak ada badan dalam ayam, duk makan ayam. Dia pun hambat sampai dapat. Nasib. Itulah dia. Maka pasal itu dia bila nak tunjuk rupa dia, dia akan kenakan 1000 syarat kepada orang nak tengok dia tu. Terutama orang yang nak belajar dengan dia tu. Dia kena syarat bukan-bukan. Di dunia, semua jin boleh melihat manusia. Manakala manusia yang khawas dan khawasil khawas sahaja boleh melihat jin selain daripada para nabi dan rasul. Manakala di akhirat pula semua manusia mukmin ahli syurga boleh melihat jin. Manakala jin yang khawas dan khawasil khawas sahaja boleh melihat manusia. Di antara kelebihan jin yang telah diberikan oleh Allah ialah kemampuannya untuk mengubah dirinya dalam berbagai bentuk dan rupa. Contohnya dalam perang Badar, Iblis telah menampakkan dirinya dalam bentuk seorang laki-laki daripada Bani Mudlij, dan syaitan pula dalam rupa Suraqah bin Malik yang datang membantu tentera musyrikin memerangi tentera Islam. Iblis dan syaitan juga merupakan sebahagian daripada golongan jin. Dalam Sahih Bukhari juga ada meriwayatkan bahawa adanya jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk seekor ulang dan membunuh seorang pemuda yang cuba membunuh ular tersebut. Di samping itu, jin juga boleh menampakkan dirinya dalam bentuk rupa haiwan yang lain seperti rupa bentuk kucing, anjing dan selainnya. Itu kelebihan dia, dia boleh buat. Tapi apa binatang dia pilih, dia nak menjelma, apa benda kita akan perasan kat dia? Sahabat Elmi? Apa itu? Tak ingat. Sahabat Farid, apa rupa dia menjelma? Ada satu benda kita akan perasan, dia tak boleh sembunyi pada kita. Katalah kucing kan, kucing ni miau-miau si kucing, lembut kan kucing ni. Bila dia menjelma saja jadi kucing yang duduk langkah mayat bangkit balik tu, ingat gambar apa? Bukan tu kubur, itu baru. Yang tahun 83 kita tengok wayang, Suzana berlakon. Apa Agus? Ilmu telur. Betul tak? Pak Long? Menulis kan? Ilmu telur. Kucing hitam dia langkah. Oh, Suzana bangkit. Tak tu kampung dia kacau. Nasib baik ada Pak Ibrahim. Pak Ibrahim lawan dengan Quran. Dia menjelma apa pun, satu benda saja Tuhan nanti tunjuk dia jin apa dia akan jadi lain daripada yang lain. Kucing, kita tengok kucing kita jadi merembang. Dia bukan bila tengok kucing kita buat miau miau miau, tak ada. Kita tengok tu dan dia tarik semangat kita. Kita kata, itu dia. Walaupun kita tak tahu dia daripada kumpulan mana, tapi itunya Allah takdirkan. Dia tak boleh bohong kita. Dia masuk rumah kita, kita automatik ada deria perubahan. Kita masuk meremang. Selalu masuk okey. Selalu kita masuk buang baju, baling spender macam sotong tang tepi, tak ada kacau apa. Hari tu masuk rasa dia ada. Allah protect kita. Dia tak boleh sembunyi. Allah protect kita. Allah jaga kita. Baik, jadi bolehkah kita melihat jin? Para ulama kita mempunyai dua pandangan. Dalam Qurtubi membahas perkara ini. Sebahagian ulama kita kata boleh kita tengok jin. Sebahagian ulama kita kata tak boleh tengok jin. Yang mereka berpendapat tak boleh tengok itu dalam bentuk asal. Tapi kalau jin dia merupa dalam apa-apa bentuk, kita boleh tengok dia. Dan ada ulama juga berpandangan jin boleh ditengok kalau dia nak memperlihatkan diri dia. Maka mustahilkah kita tengok jin? Jawapannya tidak mustahil. Habisnya Allah sebut pada ayat 27 Al-A'raf, itu dalam keadaan asal penciptaan dia. Asal dia alam dia, kita alam kita. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi bolehkah kita nampak dia? Jawapannya boleh, kalau bersesuaian dengan kondisi dan keadaan. Tapi apa faedah tengok jin? Apa faedah tengok jin?
Tak ada faedah apa. Kalau pergi tengok jin, siapa cerita dengan saya? Siti Salwa ke? Apa ada orang boleh pergi ambil duit lama-lama tu. Dia ambil di mana tu? Yang tanya dia, pasal tak ambil duit betul, dia ambil duit Jepun. Jepun zaman Jepun mai dulu kan ada duit Jepun. So ada orang berkelebihan masuk dunia inilah. Dia merentas masuk pergi tempat orang simpan duit lama-lama ni, orang tak boleh masuk, dia boleh masuk ambil. Tapi duit Jepun lah sama Tok Nadok. Tu yang sesuatunya apa ambil duit Jepun buat apa? Ambil duit betul lah ni. Beras tengah duk naik ni, ambil duit kita nak pakai duit. Tapi dah dia punya perjanjian lagu tu. Dia tak boleh. Dia janji dengan jin tu dia boleh masuk ambil duit orang dalam kampung. Tapi dia janji dia tak boleh sentuh orang. Dia tak boleh sentuh tu rumah. Siapa yang ada dalam rumah dia tak boleh sentuh. Kalau rumah tu ada lubang sekecil lubang jarum, dia boleh masuk. Kan jin boleh masuk dengan angin, dia boleh masuk. Dia boleh rampas semua duit orang tu, hilang. Tapi dia tak boleh sentuh tu rumah. Dia sentuh, dia akan rebah lalu tu juga. Itu perjanjian. Nanti tengok perjanjian. Jangan buat perjanjian dengan jin. Siapa berlakon belum? Perjanjian syaitan. Azian Idrawati. Muka dia huduh kan? Dia berjanji dengan syaitan tepi pantai supaya muka dia cantik. Mari ikut nenek. Ingat ke belum? Dia tak boleh dengar ayat Quran. Cuba tengok balik gambar tu. Daripada tengok benda bidah, ambil tengok gambar lagu tu. Kena pula lagi. Baik, kumpulan jin. Jin juga seperti manusia yang inginkan keturunan dan hidup berpuak-puak. Puak dan kumpulan jin terlalu banyak dan bercakap dalam berbagai-bagai logat dan bahasa. Ada setengah ulama membahagikan jin kepada beberapa kumpulan, antaranya kumpulan yang menunggu kubur. Sahabat sebut jin tunggu kubur, kita tak payah tanyalah. Dia ni warak tak warak, memang dia ni jahil murakab. Memang dia ni tak ada ilmu. Kalau dia jin Islam, sahabat Abu Talib, dia memang tak tahu apa itu Islam. Pasal apa nak pergi duduk dalam kubur? Kecuali dia undertaker lah. Kalau dia memang duduk kerja di alam jin lagu tu, yalah. Tapi tak ada pasal-pasal duduk apa di kubur. Bukan boleh etika. Nabi kita jangan baca Quran di atas kubur, baca Quran di rumah, di masjid. Ada lagi apa? Kumpulan yang menunggu dalam gua. Kumpulan menunggu mayat manusia. Ada, memang ada. Tapi bukan semua. Jenisnya ada perjanjian. Kumpulan yang menunggu huntang rimba. Kumpulan menunggu bukit bukau. Kumpulan menunggu ayak, mata ayak. Kumpulan menunggu tasik, kolam, teluk, kuala, pulau dan sebagainya. Ikutlah. Macam mana Allah cipta dia apa? Kalau dia jenis suka merupa jadi binatang. Kalau binatang dia merupa binatang darat, dia tak sukalah dengan laut. Kalau dia merupa binatang laut, dia sukalah dengan. Tapi ini tempat-tempat dia. Jenis-jenis jin sama seperti manusia juga, terdiri dari berbagai jenis atau bangsa. Antara yang tersohor, ini jin yang terkenal di kalangan Arab. Di kalangan Arab. Satu, iblis. Iblis bapa dan pujaan kepada semua jenis jin, iblis dan syaitan. Bapa iblis ni. Semua jin sembah dia. Dua, syaitan. Ini semua nama ni. Dah lah dia syaitan, dia setan lagi. Dia double. Ini memang setan betul dia ni. Tiga, al-maraddah. Yang Nabi sebut dalam hadis kan. Nabi kata maraddati syaitan. Kan Allah ambil besi, Allah ikat. Dia jenis mengkasak ni. Ni jenis macam mana? Jenis peragu-peragu. Bagi wah-wah pada orang. Keempat, al-ifrit. Nama sedap tapi perangai tak elok. Al-ifrit. Penipu. Yang Nabi Sulaiman suruh dia ambil Singgah sana Balkis buat main.
Ada yang nama Al-Awan, ada yang nama At-Tayyarun, ada yang nama Al-Ghawwathun. Ni jenis duduk dalam laut ni. Ada yang nama At-Tawwabi, ada yang nama Al-Qurana, dan ada yang nama Al-Ummar. Jadi jenis suka buat ramai ni. Dia suka buat ramai. Tempat mana kosong dia peramai. Kalau kawan tu sakit kawan tu sakit kena sihir, tak nampak sakit, dia main buat ramai bagi nampak sakit. Dia jenis pemakmur. Bukan makmur masjid, makmur lagu dia. Kalau orang pergi sembahyang dia kacau. Ini yang terkenal dalam orang-orang Arab. Jin yang terkenal orang Melayu pula. Tengok orang Melayu pula kenal jin macam mana. Itu semua nama Arab, kita tak pernah jumpa dah sahabat. Ni kita tengok hak Melayu punya. Jin menurut orang-orang Melayu mempunyai beberapa nama dan gelaran menurut perwatakan dan rupa bentuk penjelmaan mereka. Orang Melayu dia bagi nama jin berdasarkan jin tu menjelma. Selagi tak jelma dia panggil jin. Bila jelma dia buat nama. Tengok. Orang Melayu macam tu. Ini Melayu silam lah, bukan Melayu hari ni. Melayu silam. Beberapa nama dan gelaran menurut perwatakan dan bentuk, rupa bentuk penjelmaan mereka. Kebanyakan nama-nama jin dimulai dengan hantu. Orang Melayu dia buat hantu depan, baru dia buat nama di belakang. Nanti sahabat balik tengok dalam Dewan Bahasa Pustaka apa makna hantu. Tengok apa makna hantu. Saya kuliah lagi satu, saya tanya apa makna hantu. Hantu tersebut sebenarnya adalah terdiri daripada golongan jin. Ini yang menarik sahabat ilmi. Ini kena ingat. Cuma di kalangan orang Melayu menganggap hantu itu adalah makhluk yang berbeza daripada jin. Ini kena simpan sahabat Farid. Nak kena betul balik ni. Tadi saya jumpa hantu. Jin. Saya bukan jumpa jin, jumpa hantu. Dia mati-mati dia kata hantu. Sebab mai rupa tak elok, hantu. Kalau mai wangi, cantik, jin. Jin ni baik. Jin ni asal orang Melayu dulu, makna dia bagus. Jin ni bagus. Sempat kita minta geliga. Kalau kena racun minta geliga. Dipanggil rijal ghaib tadi, rijal ghaib tadi. Tapi bila sebut hantu, ni tak apa bagus. Antara jin-jin yang popular di kalangan orang Melayu, satu, hantu raya. Yang ni tak boleh kata lah. B, hantu toyol. C, nak sebut pun bulu rumah Pak Haji naik. D, hantu kubur. E, hantu jerangkung. F, hantu galah. Saya, Pak Cik cerita dengan saya, Pak Cik Busu, dia balik kampung subuh, dia jumpa hantu galah. Dia kayuh basikal tu, dia punya tinggi tu tak nampak kepala dia. Pak Cik nak keluar sembahyang subuh, bendang, dia kata kat pasal bendang, dia kayuh dia punya langkah tu. Dia kata saya baru tahu pasal dia panggil hantu galah. Memang galah sungguh. Tak tahu lah macam mana ikhwan. F, hantu galah. G, hantu bungkui. Tak tahu hantu bungkui dengan tak tahu apa dia. H, hantu bidai. I, harimau jadian. J, hantu Pontianak. K, hantu langsiur. Dia kelangsiur dia tak ganas. Tapi kalau hantu ni main Pulau Pinang, hantu langsiur main Pulau Pinang dia ganas. Langsiang. Pakcik jahat. Kalau dia duduk belah selatan dia tak apa-apa. Langsiur.
Mai Penang tengok. Ha? Tapi tak tahu apa beza dia dengan hantu bungkus. Lepas tu I, hantu ayak. M, hantu pari. N, hantu laut. O, jin tanah. P, hantu pocong. Q, hantu pari-pari. R, jembalang tanah. S, hantu polong. T, hantu penanggal. U, hantu bukit. V, hantu apa itu Agus? Hantu punjut. Macam mana? Punjut tu pelita. Oh, dia silap eja kot. Panjut, ha? W, hantu bawah tangga. Betul kita naik tangga rasa seram tu tak, Ahmad? Tapi aku tangga tak ada lampu lah. Kadang-kadang kita naik dis kan, lampu padam celik. Ya Allah. X, hantu kom-kom. Y, hantu mati dibunuh. Yang ni yang pergi betapa tu, pergi pengasas ilmu kan. Yang mambang apa tu. Z, hantu kopek, hantu tetek. Siapa dia dapat nama ni balong? Nampak lu peding kepala tu, Pak Lu duk fikir. Kita bak wakaf pun tak lepas lagi. Hantu ni balong. Ha? Kelantan. Oh, hantu ni main Kelantan. Sam tak apa ada maklumat. Pasal apa nama dia lagu tu? Dalam banyak-banyak hantu saya ingat dia malu tu orang panggil dia lagu ni. Z, hantu apa? Hantu tenggelung. Tu dia. Ini nama-nama hantu di kalangan orang Melayu. Kena bubuh ha. Z hantu kat 5 lah. Hantu Jepun kan. Banyak dah. Tapi kalau panggil jin senang ha? Satu nama. Oh, lagi banyak dia Arab hantu Melayu. Lagi banyak dia Arab kalau kita. Hantu Arab 10. Hantu Melayu A sampai Z habis huruf. Dia pakai habis semua huruf. A sampai Z. Ya? Baik ikhwan. Penulis kata kerajaan-kerajaan jin. Kerajaan-kerajaan jin. Saya nak tambah sedikit ikhwan. Sedikit. Kita Rabbul Alamin bagi beberapa peringatan kepada kita. Allah bagi pada kita beberapa peringatan. Di antaranya ayat 200, 201 Al-A'raf. 201 Al-A'raf. Allah kata pada kita. Allah kata dia akan kacau kita. Dia kacau pada kita. Dia akan ganggu kita dengan macam-macam gangguan. Ayatnya awal itu 16 17 tu Allah cerita dia main kanan, dia main kiri. Masuk ayat 200 ke 201, Rabbul Alamin dia tolong kita, dia bagi petunjuk pada kita. Allah kata kalau dia datang pada kamu, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dia ganggu kamu dengan berbagai-bagai cara, tapi yang penting dia ganggu kamu. Allah kata tak ada ubat, tidak ada ubat untuk menyelamat diri daripada dia, lepas diri daripada dia, melainkan ubat dia satu saja, kata Allah, fasta'iz billah, minta lindung pada Allah. Allah saja boleh lindung. Sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun angkat tangan minta doa. Itu yang Allah cerita dalam Quran, dalam surah Jin. Innahu kana rijalun minal insi, itu manusia ni dia pergi jumpa jin untuk apa? Ya'udzuna
Dia minta lindung, dia minta jin tu lindung dia. Allah kata ini kerja tak betul, kerja fasik. Kita duk bersembah syaitan, minta tolong syaitan, minta rezeki pada syaitan, ambil petua-petua syaitan. Allah kata hang tak aman sampai hang mati. Hang tak aman. Hang dapat duit selungguk banyak mana pun, hang tak aman. Duit tu akan bagi rosak hang lagi. Maka Allah kata bila dia mai ganggu je kamu, sihir ke apa ke, tak boleh tidur ke, was-was ke, dia ajak kita buruk sangka cemburu yang tebal, buruk sangka yang tebal, Allah kata ubat dia satu saja, fasta'iz billahi minasyaitan, fasta'iz billah innahu sami'ul alim. Allah sangat mengetahui, Allah sangat mendengar. Lepas tu Allah kata tentang innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tazakkaru. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka disentuh dengan gangguan syaitan. Syaitan ganggu dia sampai beranjak sentuh. Kacau dia. Syaitan boleh ludah. Dia boleh tampak kepala kita, dia boleh cekik kita, dia boleh tindan kita. Dia boleh makanan kita tu dia boleh buat khianat. Dia boleh tolak kita naik kenderaan, dia boleh kacau steering kereta kita. Dia boleh kacau rumah tangga kita. Allah kata orang yang ada takwa bila dia disentuh oleh syaitan, apa dia buat? Tazakkaru. Allah kata, kembalikan hati kamu pada Allah. Ingat Allah. Ingat akhirat. Ingat kehidupan di sana. Faizahum mubsirun. Allah kata, dia akan mendapat jalan untuk keluar daripada masalah dia. Akan terbuka mata hati dia. Tapi selagi dia tak kembali pada Allah, dia duk berubat dengan cara dia itu ini, dia tidak akan kembali pada Allah. Tak akan kembali pada Allah. Orang dapat duit dengan sembah syaitan, sampai bila duit tu tak boleh bawa dia pergi sembah Allah? Patut kita dah senang dah kan? Kita senang, kita hidup cara orang kaya lah sahabat. Tapi tak boleh hidup cara orang kaya. Ini semua kerja syaitan. Ada lagi satu perkara lebih penting apabila kita diganggu oleh syaitan, iaitu kita minta tolong pada Allah, minta perlindungan pada Allah. Macam mana nak minta tolong pada Allah? Kadang-kadang kita baca ayatul kursi, hadis begitu jelas, dia baca sama, dia ejek kita. Macam mana kita nak kena minta pertolongan pada Allah? Kalau tak diganggu pun dalam seharian hidup kita, kita mesti minta tolong pada Allah. Cuma bila kita dikacau, diganggu, cara kita minta tolong pada Allah itu akan berbezalah. Orang sakit dengan orang tak sakit. Boleh sama Haji Karim? Tak boleh sama. Hari kita sakit, kita berdoa macam mana Haji Karim? Kita gantung hati kita lebih tinggi daripada batu gantung. Batu gantung, batu ban tu, batu tu boleh tergantung. Isra' Mi'raj di Mekah, tapi batu tergantung di sini. Oh dahsyat. Hati kita gantung pada Allah. Macam mana kita nak bawa diri kita pada Allah? Masa tu kita nak kena simpan dalam hati kita apa dia? Kita memiliki sifat-sifat makhluk, Tuhan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jangan bagi renggang daripada akal kita. Kalau yang ni tak ada ikhwan, kita akan tenggelam dalam dunia berubat, kita tak boleh keluar pada dunia tu. Kalau kita berubat, sepatutnya kita sembuh. Itulah nama dia ubat. Tapi bila kita berubat kali pertama, kena berubat pula kali kedua. Berubat kali kedua, kena berubat pula kali ketiga. Berubat kali ketiga, berubat pula. Apa ini? Artinya kita dalam dia punya, ya, dia kontrol kita. Kita kena keluar daripada tu dulu. Jangan duduk dalam dunia tu. Keluarkan diri kita. Apa dia? Kena kenang pada diri kita sifat-sifat kehambaan. Sifat-sifat hamba ni kita panggil dengan nama sifat ubudiyah. Allah bersifat dengan rububiyah. Apa sifat hamba? Sifat hamba, Ustaz Sam, apa sifat hamba? Hina. Hinalah kita.
Sampai kita kena minta tolong pada Allah. Lagi? Kita tak mampu. Ini masalah kita ni. Kita tak mampu keluarkan. Sifat ketidakmampuan tu sifat kita. Lagi Ustaz Sam? Jahil. Lagi? Lemah. Dan lagi satu sifat hamba apa dia? Fakir. Ya, Quran kata, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Fakir kita pada Allah. Maka kena bawa semua sifat tu, kita kena zahirkan pada mata kita, itulah kita. Dan kita kena nampakkan Allah itu punya sifat apa dia? Rububiyah. Apa sifat rububiyah? Allah mulia. Allah berkuasa. Allah maha qawi, maha kuat. Allah maha mampu. Itu sifat ketuhanan. Dan barulah dengan sifat tu kita angkat tangan pada Allah. Masa kita angkat tangan minta Allah tolong kita, kita merayu pada Allah, memohon pertolongan pada Allah, kita hamparkan ubudiyah kita di hadapan rububiyah Tuhan. Suara kita merendah, emosi kita jatuh, perasaan kita terkulai, kita terkelepek kita di hadapan Allah. Ketika itu kita akan lihat bagaimana ajaib Allah akan mengubah perasaan kita. Dalam sakit kita boleh senyum, dalam susah kita boleh tenang. Sifat ni tak ada pada orang yang menyembah syaitan. Ini semua sifat awliya Allah, wali-wali Allah yang Allah jaga dia. Allah kata la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah kata aku akan angkat rasa takut, aku akan angkat rasa sedih daripada hati mereka. Jangan takut. Aulia Allah, Allah akan hantar malaikat membantu mereka. Malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat kata jangan takut, jangan sedih. Allah angkat sifat tu. Kita sedih, kita diganggu oleh syaitan, rumah tangga diganggu oleh syaitan, harta benda, semua syaitan ganggu. Kadang-kadang ada orang tak sakit, tapi dia sakit, gangguan syaitan. Cari Tuhan. Daripada ditimpa, daripada dikacau oleh syaitan, Allah kata kembali pada Allah. Kembali pada Allah dulu, baru fikir berubat. Kalau kita fikir berubat nombor satu, kita tak fikir kembali pada Allah, dia akan jerat kita. Dalam ubat, kita tak akan terlepas berubat. Kita tak akan terlepas berubat. Lepas berubat, kita berubat. Kita berubat. Sampai bila? Sampai kita habis umur. Maka, mesti. Pasal tu kita boleh tahu hati kita ni dah kembali dah pada Tuhan. Itu Allah kata pada surah apa sahabat Hilmi? Zumar. Surah Az-Zumar Allah kata wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, Allah kata kembalilah kamu pada Tuhan kamu. Wa aslimu, kamu belajar, berusaha, berhempah pulah, bertungkuh lumui untuk serah diri kamu pada Allah. Kalau kamu tak kembali pada Allah, kamu tak serah diri kamu pada Allah, min qabli an ya'tiyakumul azab, Allah kata sebelum Allah turun pada kamu azab, summa la tunsarun. Kalau Allah biar kamu, Allah tak tolong kamu, kamu pun tak kembali pada Allah, maka bila azab turun tak ada siapa boleh tolong kamu. Pasal itu penting kita daripada sekarang kita belajar ni penting. Kita tanam akidah. Penulis akan bagi tahu pada kita muka surat di belakang ni di manakah kelembahan dia. Dia kacau kita, dia buat khianat pada kita. Last sekali dia tak boleh pergi. Kerana apa? Dia habaq pada kita ikhwan. Dia kata apa? Dia kata kerana pada diri kita ini ada apa? Ada tauhid pada Allah. Ada tauhid pada Allah. Kerana dalam diri kita ni ada tauhid pada Allah, dia jam. Tengok ikhwan yang kita dah belajar la ilaha illallah itu adalah ubat bagi segala ubat. Kena ingat tu dulu. Barulah step kita. Patuh syariah ke tak patuh syariah ke? Step. Yang Nabi ajak tu, yakini dulu. Betul sahabat ilmi? Apa yang datang daripada Allah dan Rasul kita imani. Ambil. Apa yang datang daripada orang kita tabayyun.
Tabayun dulu. Jangan kita begitu cepat. Baik. Tadi penulis kata pada kita apa? Rupa jin kita tengok, kumpulan jin kita dah tengok. Penulis nak beritahu kerajaan jin, government of jinni. Ni kita tengok lagi sekali ya. Muka surat 15. Tapi jangan lupa kita masih duk ada apa? Kita masih duk belajar ni nak faham macam mana orang dulu faham dunia adat resam. Nanti anda akan tengok pasal apa orang Melayu panggil raja sehari. Ada di sinilah. Pasal apa orang Melayu dulu buat kenduri, buat telur, buat pelamin. Pasal apa dia buat tepung tawar. Ada lah sini. Inilah buku dia. Sabarlah Zat, sabarlah Zat. Kita jumpa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.